Jemaat yang terkasih, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pertolongan pada Tuhan untuk memimpin pelayanan firman pada hari ini. 我们一起祷告。 Bapa Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Tuhan, kami sungguh rindu untuk Kau ubahkan. Bapa, biarlah Tuhan firman-Mu saat ini boleh menguatkan kami, boleh memberi tuntunan kami dalam jalan menurut kehendak-Mu. Bapa, kiranya Engkau urapi hamba-Mu berdua yang menyampaikan pelayanan firman pada hari ini. Dan kiranya apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya setiap kami yang mendengar boleh memelihara firman-Mu itu dalam hati. Dan biarlah setiap benih firman yang daripada-Mu boleh tinggal tetap dalam diri kami, bertumbuh dan berbuah. Dan kiranya setiap benih firman-Mu ini boleh kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Pimpin Tuhan dalam pelayanan firman pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal ke-6 ayat 24 sampai dengan 35. 约翰福音第6章24至35节。 Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai dengan 35 berbunyi demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus pada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Haleluya. 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 Jemaat yang terkasih, untuk memulai firman pada hari ini saya akan memberikan sebuah cerita. 主内弟兄姐妹，今早的讲道，我将有一个故事开始。 Suatu ketika Ronald, seorang anak berusia 7 tahun, disuruh mamanya untuk segera belanja minyak goreng ke minimarket. 有一天，一位妈妈让7岁的 Ronald 去买食用油。 Nah, ketika hendak mengambil minyak goreng, ternyata terdapat beberapa makanan ringan kesukaan Ronald
yang sedang didiskon besar. 当他要去拿食用油的时候，他看到很多零食正在打折， Wah, lalu Ronald pun bingung. 然后他开始纠结： Kalau nanti saya membeli minyak goreng ini, nanti uangnya nggak cukup untuk membeli makanan ringan yang didiskon itu. 如果我买了食用油，这些钱就不够我去买零食了。 Tapi kalau dipikir-pikir ya, kapan lagi nih bisa beli barang makanan enak ini dengan harga semurah ini? 但是我什么时候还能找到这样廉价的零食呢？ Alah, sudahlah, minyak goreng kan nggak terlalu penting juga. Besok-besok aja lah belinya. 食用油不是那么重要吧？我明天再来买。 Akhirnya Ronald pulang dengan wajah gembira karena bisa membeli makanan kesukaannya dengan murah. 然后 Ronald 就带着那个零食，开开心心的回家了。 Dan dia hendak menunjukkan pada mamanya, nih saya hebat bisa beli makanan yang enak ini dengan harga murah. 然后他还要告诉妈妈说：“我用很低的价钱买了这些零食。” Namun ternyata ketika Ronald sampai di rumah, mamanya bukan memuji dia, malah memarahi dia. 但是回到家，妈妈不但没有称赞他，还责骂了他。 Mamanya marah pada Ronald karena Ronald tidak mengikuti perintah mamanya. 妈妈骂他，因为他不听妈妈的话， Dan malah kehilangan fokus untuk membeli makanan ringan tersebut. 他不专心，反而去买了零食。 Padahal ternyata minyak goreng itu diperlukan mamanya untuk memasak ayam goreng kesukaan si Ronald. 原来妈妈想要用这个食用油去煮他最喜欢吃的炸鸡， Kemudian Ronald pun menyesal. 然后 Ronald 就后悔了。 Andai saja saya tidak kehilangan fokus untuk membeli minyak goreng. 如果我没有专注，只是买这个食用油的话， Andai saja saya mengerti betapa pentingnya minyak goreng ini. 如果我知道这个食用油是多么的重要， Andai saja saya percaya bahwa apa yang disuruh mama ini penting, pasti saya bisa menikmati ayam goreng enak ini. 如果我知道妈妈的吩咐那么重要的话，现在我就可以享受炸鸡了。 Nah, jemaat yang terkasih, bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga seringkali kehilangan fokus utama kita. 主内弟兄姐妹们，在我们的生活当中，我们也常常不专注， Malah kita teralih oleh fokus-fokus yang sebetulnya tidak penting untuk kehidupan kita. 我们反而去关注于那些比较不重要的事情。 Hari-hari ini dunia dengan segala bujuk rayunya berusaha untuk mengalihkan diri kita daripada Yesus. 现在的这个时代，很多事情让我们远离主。 Yang harusnya fokus utama kita kepada Kristus Sang Roti Hidup, tapi seringkali yang terjadi malah sebaliknya. 我们应该专心去专注耶稣生命之粮，但是我们反而相反了。 Nah, saudara terkasih, apa sih yang membuat hati kita tidak terarah kepada Tuhan Sang Roti Hidup tersebut? 那是什么让我们的心无法仰望那生命之粮呢？ Mari kita lihat dari bacaan kita hari ini. 让我们来看我们今早所读的经文。 Yang pertama adalah salah fokus. 第一呢，就是不专注。 Dari bacaan kita bisa melihat bahwa banyak orang mengikuti Yesus karena sebetulnya salah fokusnya. 我们可以看到今天的经文里面有很多人去寻找耶稣，但是他们有不对的观点。 Mereka berhasil memang menemukan Yesus di seberang laut dan bertanya kepada Yesus, bagaimana engkau bisa datang ke tempat ini? 他们在对岸找到耶稣，然后问耶稣说：“是几时到这里来的呢？” Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. 耶稣没有回答他们的问题， Karena Yesus tahu bahwa sebetulnya motivasi mereka bukan seperti itu. 因为耶稣知道他们的动机不对。 Mereka bukan mencari Yesus karena melihat tanda-tanda mukjizat ternyata. 他们寻找耶稣不是想要看耶稣所做的神迹， Tapi karena mereka ingin memakan kembali roti hasil dari mukjizat Yesus. 他们的目的呢是想要得到耶稣神迹行出来的粮， Yang membuat perut mereka kenyang. 能够喂饱他们的。 Jadi alasan mereka itu sebetulnya motivasinya itu parah sekali. 所以他们的理由是很糟的。 Mereka bukan mencari melihat tanda Yesus supaya mereka percaya, tapi mereka hanya memikirkan atau mementingkan
perut mereka. 他们寻找耶稣，不是想要看耶稣所行的神迹，然后相信耶稣，而是只想要耶稣赐给他们这个喂饱他们的粮。 Nah, oleh karena itu Yesus menegur mereka 所以耶稣责骂他们说， supaya mereka tidak fokus kepada makanan yang mengenyangkan secara fisik, 让他们不要为那必坏的食物劳力， tapi mereka harus bekerja untuk memperoleh makanan yang sebetulnya bisa bertahan sampai pada hidup yang kekal. 但是要他们是为那些存到永生的食物劳力。 Nah, sementara yang kedua adalah salah mengerti. 第二呢，就是误解。 Nah, ketika Yesus membicarakan tentang bekerja, yang terbayang oleh mereka adalah pekerjaan yang dikehendaki Allah. 耶稣所做的工作呢，他们想到的呢，就是主喜悦的工作。 Makanya yang dikatakan oleh mereka, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 所以他们就问我们当行什么才算做上帝的工呢？ Nah, tentu saja ketika mereka menanyakan ini, mereka ada tujuannya. 他们这样问是有目的的， Bukan untuk menyenangkan Tuhan, 不是为了让主喜悦， tapi supaya mereka mendapatkan makanan yang bisa bertahan sampai hidup mereka selesai. 但是他们的目的呢，是想要得到他们永生需要的这些食物， Makanan yang tidak ada habis-habisnya. 是用不完的食物。 Jadi ibaratnya mereka mengikuti Yesus itu seperti Yesus itu pabrik roti yang memberi mereka roti gratis sampai mereka mati gitu. 所以他们跟随耶稣的目的呢，就是想要耶稣不断的赐他们这些食物，直到永远，直到他们死为止。 Padahal maksudnya Yesus tidak seperti itu. Dia tidak berbicara tentang makanan secara fisik. 耶稣所说的呢，不是肉体上喂饱我们的这个食物。 Nah, bagi pemikiran mereka orang Yahudi, hidup yang kekal mereka pikir diperoleh dengan melakukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. 对犹太人来说，他们觉得永恒的功呢，就是去行上帝的旨意， Yaitu dengan dasar ketaatan mereka dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. 就是顺服去行律法。 Jadi dalam pemikiran mereka, kalau saya menjalankan hukum Taurat ini, mereka akan diberkati secara jasmani. 所以他们认为，如果我行了律法，上帝就会赐给他们所需要的。 Semua keinginan mereka di dunia ini akan Tuhan penuhi. 肉体上所需要的，上帝会赐给他们。 Padahal pekerjaan yang dikehendaki Allah menurut Yesus adalah percaya kepada dirinya. 耶稣所指的工作呢，就是让他们相信耶稣。 Karena ketika percaya kepada Yesus, maka hubungan Allah dengan manusia akan dipulihkan sehingga manusia bisa diselamatkan. 因为他们只有相信耶稣，他们才能改善他们与主的关系，他们才会得到 Jadi, 救恩。 jadi sebetulnya tujuan pekerjaan Allah melalui Yesus adalah supaya mereka bisa percaya kepada Yesus dan diselamatkan. 所以上帝通过耶稣，就是要让他们能够信耶稣，然后得到救恩。 Inilah membuat mereka menjadi salah mengerti. 这就让他们误解的是。 Nah, kita lihat yang ketiga, 第三点呢， tidak benar-benar percaya. 没有真正的相信。 Nah, setelah Yesus mengatakan supaya mereka percaya pada Dia supaya selamat, mereka malah menanyakan tanda apa yang Yesus perbuat supaya mereka bisa melihatnya dan percaya. 当耶稣让他们要相信主的时候，他们却问说：“那你行什么神迹，叫我们看见就相信你呢？” Mereka menanyakan ini bukan supaya Yesus menunjukkan tanda sehingga mereka percaya. 他们这样问，不是让耶稣再行神迹，让他相信。 Karena sebelumnya Yesus sudah banyak melakukan tanda-tanda mukjizat di depan mereka. 因为耶稣之前呢，已经在他面前行了很多神迹， Termasuk mukjizat yang baru mereka rasakan, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. 包括他刚刚经历的，就是耶稣喂饱5000人。 Namun mukjizat yang baru mereka rasakan itu, mereka rasa itu belum cukup. 但是他们觉得这个神迹不够大， Karena kemudian mereka membandingkan dengan apa yang terjadi pada zaman nenek moyang mereka, pada zamannya Musa. 因为他们还拿摩西时代的事情来对比， Di mana nenek moyang mereka saat itu mendapatkan roti surgawi atau mana.
因为那时候他们的列祖列宗从天上赐下粮给他们吃， Dan mereka menuntut supaya Yesus juga melakukan hal yang lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Musa. 所以他们要求耶稣能行比这个更大的事情来。 Mereka ini bukan saja tidak percaya, tapi juga kurang ajar. 他们不但不相信，他们还有一点过分， Karena mereka inginnya utusan Allah itu untuk melayani keinginan-keinginan mereka. 因为他们要求上帝的使者去服侍他们的需求， Seperti apa yang mereka pikirkan ketika zamannya Musa, 就像 yang memenuhi kebutuhan nenek moyang mereka. 他们认为，就像摩西时代一样，摩西来服侍他们列祖列宗所需要的。 Kemudian Yesus mencoba meluruskan pemahaman dan pengertian mereka. 所以耶稣就要改正他们的这种想法， Bahwa bukan Musa ini yang memberikan roti surgawi itu kepada mereka. 耶稣说，不是摩西赐给他们这些天上的粮的， Musa tidak berkuasa untuk memberikan roti surga itu. 因为摩西没有这个能力， Tapi semata-mata hanya karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan supaya mereka bisa tetap hidup. 乃是上帝的爱让他们可以存活。 Nah saudara-saudara yang terkasih, apakah ada hubungan bacaan yang tadi telah kita baca dengan kehidupan kita sekarang? 所以我们读的这个经文跟我们现在时代有相关吗？ Nah tentu saja ada. 当然是有的。 Barangkali ketika kita sulit mengarahkan hati kita kepada Tuhan, itu pun karena sebetulnya kita tidak fokus, kita salah mengerti, dan kita tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. 可能我们现在无法全心仰望主，那是因为我们没有专注，我们误解，还有我们没有完全的信靠主。 Mari kita cek hubungan pribadi kita dengan Tuhan. 让我们再次审查我们与主的关系。 Apakah selama ini kita lebih banyak menuntut kepada Tuhan untuk memenuhi segala keinginan kita? 我们是否比较常于要求主来填满我们所渴望的， Dibandingkan dengan berusaha mencari apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. 但是我们没有去努力的去行出上帝所喜悦的事情。 Nah, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan dan yang tidak kita mengerti, apakah kita masih percaya pada Tuhan? 当我们遇到我们不想要、无法理解的事情，我们是否还相信主呢？ Dan terus berusaha mencari dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. 那我们是不是会继续的寻找我们生命中上帝给我们的旨意呢？ Nah, mengapa orang-orang itu sulit mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidupnya? 那为什么有很多人很难去寻找主的旨意呢？ Karena sebetulnya tidak benar-benar percaya bahwa kalau mengikuti kehendak Tuhan merupakan hal yang terbaik bagi dirinya. 因为他们不相信跟随主的旨意就是他们生活中最好的选择。 Maka kalau saya perhatikan mengapa orang-orang Kristen ada yang jarang baca Alkitab, mungkin karena sebetulnya dia tidak benar-benar percaya bahwa firman Tuhan ini merupakan roti hidup bagi mereka. 所以常常有基督徒不喜欢读圣经，那就是因为他们不真正的去相信这圣经的话就是带领他们生活的， Roti hidup yang bisa menuntun mereka dalam menjalani hidupnya. 就是带领他们生活的生命的粮。 Mungkin dalam pemikiran mereka adalah ketika membaca firman Tuhan ini justru akan membebani dirinya. 有可能他们觉得读圣经反而会让他们生命有压力， Karena ketika melaksanakan kehendak Tuhan ini akan mengurangi kenyamanannya dan hal lainnya. 因为常常我们要去行上帝的旨意的时候，会让我们不是很舒服。 Karena ketika kita membaca firman Tuhan dan kita ditegur oleh firman Tuhan dan kita harus berubah, kita terkadang berat untuk melakukannya. 因为当我们读圣经，然后上帝要求我们改变的时候，我们觉得很难去做。 Kita tidak benar-benar percaya kalau kita melakukan ini nih, bahwa ini akan menjadi hal yang baik buat diri kita. 我们没有真正相信这样做就是为我们的生活最好的。 Nah, saudara terkasih, percaya itu memang tidak mudah. 相信原本就不是很容易。
Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terus percaya kepada Tuhan? 那我们要怎么才能去努力不断的相信主呢？ Cobalah lihat, fokus pada Dia, pada Tuhan. 我们要专注于主， Cobalah mencari tahu bagaimana cara berpikirnya Tuhan dan apa yang dirasakan oleh Tuhan. 我们要去理解主的想法，他的感受。 Kenalilah Dia, milikilah pengalaman pribadi bersama dengan Dia. 我们要去认识，更认识主，要经历与主的关系。 Saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita. 我将用一个故事来结束今天的讲道。 Apakah Bapak Ibu pernah pengalaman tidak menyukai sesuatu dulunya, namun sekarang menjadi suka? 我们是否有没有这种经历，就是以前我们不太喜欢某个东西，然后现在很喜欢了？ Nah, ketika masih kecil, istri saya itu tidak percaya bahwa bawang itu rasanya enak. 我妻子小时候不觉得葱是好吃的， Dia tidak suka bawang karena orang di rumah dia nggak suka bawang. Katanya karena baunya tidak enak dan teksturnya aneh. 他不喜欢这葱呢，因为他家人说葱很臭，然后口感很奇怪。 Bertahun-tahun dia mencoba untuk menghindari makan bawang karena menganggap bahwa bawang ini bisa merusak rasa pada makanan. 所以他很多年都不要去碰这个葱，因为他觉得它会破坏食物的口感。 Dan setelah dia besar, dia mencoba memasak tanpa bawang dan hasilnya ternyata tidak enak. 然后他长大之后，他学习烹饪的时候没有放这个葱，口感有一点不一样， Ada rasa yang kurang dan wangi dalam masakan tersebut. 好像缺少什么，然后不太香。 Nah, kemudian dia membuka diri dan dia belajar percaya bahwa bawang itu enak. 然后他开始去学习说这个葱呢是好吃的。 Lalu dia mencoba makan bawangan yang ada dalam masakan. 然后他开始试着去吃这个葱， Ternyata tidak seburuk apa yang dikatakan orang selama ini. 原来不是像他家人所说的那样差， Ternyata rasanya lumayan juga, enak, ada manis dan ada rasa sedikit menyegarkan. 挺好吃的，有一点香甜的。 Kemudian dia mulai berusaha memahami dan menggunakan bawang pada masakannya. 然后他就开始利用这个葱在他的烹饪上。 Tidak mudah memang prosesnya. 虽然它的过程其实不是很简单， Karena ada kalanya ketika dia mengolah bawang itu, dia menangis. 因为常常在我们切洋葱的时候，我们会流下眼泪。 Karena tidak sengaja ketika dia memotong bawang itu tangannya menyentuh matanya. 因为有时候我们切葱的时候，我们手会碰到眼睛。 Tapi kemudian ketika dia semakin mengerti bagaimana cara mengolah dengan baik, makanya hasilnya dia menjadi sangat suka bawang. 然后当他懂得怎么去烹饪的时候，怎么去用这个葱的时候，他觉得很好了。 Dan kini dia percaya bahwa bawang itu ternyata enak. 然后他现在相信这个葱是好吃的。 Ternyata memang perlu mengalami lebih dahulu. 我们要亲自去经历， Mengenali oleh diri sendiri, bukan kata orang baru kita bisa menikmatinya. 自己去认识，而不是听别人所说的，我们才能够真正的去体会。 Nah, demikian juga dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. 在我们跟主的关系也是一样的， Kita perlu membuka diri dan membuka hati kita untuk percaya kepada Tuhan. 我们需要打开心来相信主， Mengerti tentang Tuhan. 我们要认识主， Dan fokus kepada Tuhan. 关注理解主。 Memang pada waktu prosesnya terkadang ada hal-hal yang menyakitkan kita. 虽然过程中常常遇到让我们心痛的事情， Seperti dalam memotong bawang mungkin kita menangis. 就像切洋葱一样，可能有时候我们会哭， Tapi percayalah bahwa hasil akhirnya itu akan menjadi hal yang baik. 但是我们要相信结果会是好的。 Nah, demikian juga kita belajar mengalami dan mengenali Tuhan secara pribadi bukan dari kata orang. 所以我们要亲自去认识、经历主，而不是听别人所说的。 Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kita benar-benar percaya kepada Yesus sebagai roti hidup kita? 那现在问题是我们是否相信耶稣就是我们生命的粮呢？ Di mana kalau kita melakukan kehendaknya, maka kita akan hidup. 如果我们去行主的旨意，我们就能够真正的活着。
Ya, tapi tentu saja memang kita harus percaya lebih dahulu 我们要先相信主， bahwa di dalam Dia ada sumber keselamatan, 在他里面有我们恩典之泉。 bahwa di dalam Dia kita tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. 如果我们相信他，我们就不再会渴，不再会饿。 Mulai belajar fokus kepada Dia 我们学习专注于主， dan berusaha kenal lebih dalam dan mencoba mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya maupun isi hatinya. 努力的更认识主，努力的去理解他的旨意。 Percayalah bahwa itu akan membuat kita memperoleh hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, 那我们就能够行出上帝喜悦的生活， di mana kita tidak akan pernah lapar lagi dan tidak akan pernah haus lagi. 那我们就不再饿，也不再渴了， Karena Tuhanlah yang memuaskan kita. 因为上帝会来满足我们。 Marilah arahkan hati kita pada Tuhan Yesus Sang Roti Hidup itu. 让我们来仰望我们的心，在我们的生命之粮身上。 Amin. 阿门。